Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita masih lagi berada pada subtopik 1.1 dan kita akan fokuskan pada number line. Okey, sebelum kita pergi kepada bahagian number line tu, kita akan belajar dulu kenal simbol-simbol yang akan digunakan dalam number line nanti. Okey, untuk dalam table ni, saya percaya semua dah pernah belajar waktu sekolah dulu. Okay, tapi kita refresh balik. Okay, yang pertama ni adalah A is equals to B. Yang seterusnya A is less than B. Yang seterusnya A is greater than B. A is less than or equals to B. Dan yang terakhir A is greater than or equals to B. Bila ada garis kat bawah ni membawa maksud dia termasuk lah. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian bracket. Okey, bracket dalam matematik ni dia membawa maksud kepada interval. Okey, dia ada dua jenis bracket untuk interval ni, satu open bracket, satu close bracket. Okey, kalau open bracket ni dia membawa maksud tidak termasuk. Okey, eksklusif. Okey. Kalau dia close bracket, bracket dia jenis petak sikit ni, okey, dia membawa maksud termasuk. Okey, contoh untuk open bracket tadi, dia daripada A sehingga F tidak termasuk. Untuk close bracket pula, daripada A termasuk sehingga F termasuk. Okey, dan yang bawah ni pula curly bracket ni, dia bukan membawa maksud interval lah, dia membawa maksud kepada set of number. Sebagai contoh yang ada kat sini, kita ada set of even number 2, 4, 6, 8. Okey, seterusnya kita pergi pada table ni pula. Okey, dalam table ni akan terangkan 4 bahagian: type of interval, notation dia, inequalities dan juga dia punya dalam bentuk number line. Okey, kita pergi pada yang pertama iaitu close interval. Okey, close interval kita akan menggunakan close bracket lah. Okey, contohnya saya terangkan tadi. Okey, contoh untuk yang ni daripada A termasuk sehingga B termasuk. So kalau kita tukarkan dia ke dalam bentuk inequality, kita akan dapat macam ni. X lebih besar dan sama dengan A dan X lebih kecil dan sama dengan B. Okey, dia punya number line pula, okey, dia akan menggunakan bulatan penuh macam ni. Daripada A termasuk sehingga B termasuk. Dua-dua bulatan penuh sebab apa? Dua-dua termasuk. Okey, kita pergi pada open interval. Okey, beza. Kita akan guna open bracket lah. Daripada A tidak termasuk sehingga B tidak termasuk. Okey, dia punya inequalities takkan ada sama dengan dekat dua-dua bahagian. Dan dia punya number line akan menggunakan bulatan kosong. Okey. Alright, kita pergi pada yang seterusnya adalah yang ni. Dia melibatkan negative infinity. Okay, kat sini saya nak tekankan negative infinity mesti berada pada belah kiri. Sebab apa? Dia adalah satu nilai yang paling-paling kecil dan juga dia mesti menggunakan open bracket. Takkan ada negative infinity menggunakan close bracket. Okay, so dia punya inequalities pula kita tak perlu letak negative infinity kat sini. Kita just mention X is less than B. Nak bagi tahu nilai X ni lebih kecil dari B sehinggalah ke negative infinity. Okay, dia punya number line. Okay, A ni tak perlu tulis pun tak apa. Okay, yang penting ada B ni dan bulatan kat sini kosong sebab tak ada sama dengan dekat sini. Dan kita perlu menggunakan arrow nak bagi tahu nilai dia goes to infinity. Okay, untuk positive infinity pula, dia akan always berada pada belah kanan dan dia mesti juga menggunakan open bracket. Okey, dia punya inequalities kat sini kita akan gunakan X is greater than A. Nak bagi tahu X ni lebih besar daripada A sehinggalah ke infinity dia punya nilai. Dan dia punya number line bulatan kosong sebab tidak termasuk. Okey, dan arrow B ni pun tak perlu tulis pun tak apa. Okey, kita pergi kepada half open interval. Maknanya salah satu tu dia akan guna close bracket. Okey, contoh yang ni saya terangkan dua je. Saya terangkan yang ni dan yang ni. Okey,
So yang ni nak bagi tahu nilai A tidak termasuk, nilai B termasuk. So dia punya inequalities akan ada satu sama dengan dekat bahagian B, dan dia punya number line pula akan ada satu je bulatan penuh. Okey, kat mana yang bahagian termasuk, kat situlah bulatan penuh, kat situ jugalah ada sama dengan. Okey, sama juga dengan yang ni, tak perlu saya terangkan. Okey, kita pergi pada bahagian bawah pula. Okey, macam saya sebut tadi, negative infinity akan always open bracket. So close bracket dia letak kat bahagian sini. So apa jadi dengan dia punya inequalities? Dia akan jadi x is less than or equals to b. Okey, so bulatan dia kat sini akan jadi bulatan penuh dan arrow dia tu ke arah kiri sebab ke arah negative infinity. Sama jugalah dengan yang ni. Okey, untuk example saya akan terangkan dalam video yang akan datang. Okey, so sampai sini sahaja. Terima kasih.